Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni special. Tengok bahan-bahan yang ada di depan. Hari ni Kokwiz nak sedikit nak berkongsi resepi. Resepi yang orang kata, oi mantap lah. Ramai orang suka ni resepi ni, iaitu nasi Arab. Tapi nasi Arab Kokwiz ni hari ni nasi Arab pahlawan Arab dan Melayu. Nampak kita buka langkah ni. Kalau saya buka langkah nanti dia susah sikit. Okey. Tanpa membuang masa, saya menjemput chef untuk handle masakan pada hari ini adalah pahlawan Muaz. Silakan. Gimana tu? Okey. Ni Cik Muaz iaitu pengurus koperasi kuis. Hari ni dia nak masak nasi Arab ayam Mendi. Okey. Okey, kita kenalkan diri sikit. Okey, saya ni tak adalah banyak pengalaman dalam bidang masak. Tapi hari ni kami nak kongsikan tips macam mana suri rumah kat luar boleh masak nasi Arab dalam tempoh yang sangat singkat tapi janji sedap. Kami akan bawakan, kami ada satu produk yang kami gunakan dalam ni, iaitu daripada Arabian Kitchen. Kita ada Yemeni Mendi dari Arabian Kitchen. So kalau siapa yang berminat untuk masak pada family, masak pada adik-beradik, jiran tetangga, kawan-kawan, semua boleh order dengan kami. Order je paste nasi Arab ni. Dan hari ni sebelum beli, kami akan tunjuk dulu macam mana nak masak nasi Arab ni. Senang je. Kalau lepas ni, kalau ada tetamu nak datang rumah ke, kalau ada tiba-tiba orang nak datang rumah, kita tak perlu risau, tak perlu takut, tak perlu cemas. Kita ada dah produk kita ni dan kita boleh masak nasi Arab dengan. Kat mana boleh dapat ni? Kita boleh dapatkan di Kokwiz. Boleh je PM ni untuk dapatkan Kokwiz punya produk hari ni. Kami adalah salah satu pengedar Gila. untuk kawasan ni dan boleh dapatkan ni terus boleh masak. So hari ni kita ada bahan. Harga ni kita ambil pack 1 kilo ni boleh makan lebih kurang 12 orang. 1 kilo 12 orang. So tapi harganya hanya RM34. Ya, RM34. Sangat menjimatkan untuk 1 kilo beras. Bayangkan kilo beras. kalau kita bahagikan, contoh kita makan 10 orang dengan RM34, mana kata seorang hanya mengeluarkan dengan kos RM3.40 saja. Kalau siapa yang selalu kira-kira dengan kos tu, yang ni adalah yang terbaik untuk kita jimat di zaman-zaman awal ni, zaman-zaman Covid ni. Apa yang perlu kita buat selain kita boleh jimat, kita jimat. Betul. Saudara-saudara So sekalian. jangan lupa untuk dapatkan paste nasi Arab Yamani ni. PM admin. Dapatkan di Kokwiz. Okey, sebelum kita mulakan, kita perlu bahan-bahan dia yang kita ada untuk masak nasi. Iaitu mestilah beras. Kalau tak ada beras, macam mana nak masak nasi? Dia beras tu dia sekali dengan set paste tu. Bila kita beli paste ni, kita akan dapat paste dia, paste nasi Arab Mendi ni yang dah siap blend dah. Semudah ABC 1, 2, 3. Macam kita nak masak Maggi je. Betapa mudah je kita akan dapat paste. Kita akan dapat saffron, cecair ni, liquid saffron untuk kita nak colorkan. Dan kita akan dapat 1 kilo beras. 1 kilo beras ni banyak ni. Kalau masak ni saya tak tahu lah. Kalau 10 orang makan confirm kenyang. Okey, itu yang ada dalam pack macam ni lah. Kalau yang cili ni pilih sendiri lah. Cili, bawang, bawang putih ni kita akan gunakan untuk buat sambal dia. Dan juga tomato lah. Kita pakai tomato. Tomato ni kita petik sendiri ni. Ada pula kawan kita pula tanam tomato kat rumah. So dengan ayam lah. Yang mestinya kita kena ada ayam. So kalau kita nak masak nasi, kalau kita nak gantikan ni dengan lamb tu boleh. Kalau kita nak ganti dengan udang tak sesuai. Mana ada orang makan nasi Arab dengan udang. So kalau paling sesuai kita masak nasi Arab ni dengan ayam ataupun kambing lah, laham. Okey, so hari ni kita masak nasi Arab Mendi, lezat, ayam. Okey, penonton sekalian. So hari ni kita mula dengan benda yang paling utama lah. Yang paling utama hari ni adalah nasi. So kita akan masak nasi. Untuk 1 kilo sekatan 1 kilo beras ni, kita memerlukan 1.3 liter air. Okey, air yang saya gunakan untuk masak nasi ni adalah air rebusan ayam. Sebab kita nak bagi rasa air nasi tu lebih sedap.
So kita guna air rebusan ayam. So kita masukkan, kita set kita punya periuk Nokza ni. Periuk Nokza ni pun disponsor oleh kawan-kawan kita kan. Kan disponsor, dipinjamkan oleh. So kita setkan Nokza kita pada mode stir fry. And on. Sekarang senang je. Ada Nokza, kita tak kisahlah pressure cooker, yang penting pressure cooker lah. Pressure cooker, bukan kita bukan nak promote Nokza tak ada. Tak bukan, tak ada. Tak kira apa-apa pressure cooker boleh diguna pakai untuk kita nak buat masak nasi Arab. Semudah ABC. Okay, sekali kita masukkan air sebanyak 1.3 liter. Ni air stok kan? Ya, air stok ayam. Air stok ayam. Di sini 600. Kita masukkan dulu airnya. Kita masukkan dulu stok ayam. Okey, kita masukkan dulu. Clear baru sedap macam ni. Ini air rebusan air rebusan ayam. So sebelum nak masak nasi, kita perlu rebus dulu lauk lah. Maksudnya ayam atau daging kambing atau daging lembu, kerbau ke, rusa ke, arnab ke, kan. So kita rebus, kita ambil air stok, air rebusan tu dinamakan stok lah. Stok air stok tu untuk masak nasi Arab Yamani Mendi. Okay, kemudian kita masukkan dia punya paste tadi yang saya tunjukkan tadi. Paste dia dah siap. Mana kata kita tak perlu fikir-fikir lagi lah nak buat paste macam mana, nak letak apa semua kan. So dalam set ni kita terus pakai ini je. Semudah ABC 1, 2, 3 boleh tak? Okay, kita masakkan dulu paste dia. Okey. Dia perlu air mendidih tak ke terus masukkan dia? Kita tak perlu mendidih sangat pun tak apa, sebab nanti bila kita nak masak nanti air dia akan mendidih. Kita jangan risau. So kita masukkan paste dia. Untuk satu kilo set ni kita akan dapat satu set ni kita akan dapat satu paste. So sebab kita hari ni kita nak masak 2 kilo. So kita gunakan 2 paste. Okey, ni untuk 2 kilo mana? Ini beras 1 kilo dengan paste ni satu bungkus dengan pewarna dia. Pewarna dia nanti mungkin dah masak nasi nanti baru kita akan letak. Saffron. Zafaran bukan? Bukan. Zafaran tu dia dah dalam paste. Okey, mana-mana anggota koperasi kuis yang tengah melihat, yang dah join lihat live hari ni kan. So siapa-siapa yang dah masuk tu minta share lagi banyak-banyak. Sebab hari ni memang istimewa nasi Arab pahlawan Arab dan Melayu. Macam hari ni kita buat nasi Arab ni memang berasaskan PES, semudah ABC saja. Okey, share ramai-ramai bagi meletup satu bukit mahkota dan Madrasah Putra ni dengan nasi Arab yang power ni. Okey, alright. Kita dah masukkan paste tadi. So kita kacau paste tu, bagi dia sebati. Kalau boleh kamera tu turun ke sini sikit, tengok. Nampak kan dia ada sebati macam tu. Bila dah sebati macam ni, okey, sebelum saya lupa nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan, penonton kita hari ni, tips untuk kita nampakkan nasi kita lebih cantik adalah kita perlu basuh dan kita rendam beras kita ni selama setengah jam. Beras yang kami gunakan ni adalah beras daripada pack tadi tu. Kami basuh dulu dan kami rendam dia selama setengah jam. So tips dia, bila kita dah rendam beras ni selama setengah jam, dia punya beras tu akan jadi lebih panjang dan dia lebih berderai nasi tu nanti bila dah masak. So kita tunggu kita punya paste ni lebih kurang dah sebati. So nanti kita akan masak nasi ni. Sekarang kita ada salah teknikal sikit. Okey, dah on balik. Okey, dah on. Lagi. Hitam tu. Okey. So, mana-mana anggota koperasi kuis khasnya
Okey, anda boleh dapatkan PES nasi Arab Yemeni Mendi. Okey, Yemeni Mendi ni di Kokwisman ataupun boleh WhatsApp kepada admin di 01 berapa? 010 010 33 33 177 177 99. 99. Okey, 0103317799. Okey, ataupun boleh terus ke kedai Koperasi Quiz. Ataupun boleh terus ke kedai Koperasi Quiz untuk dapatkan PES nasi Arab Yemeni Mendi. Alright. Kalau penghantaran secara online tu boleh kan? Boleh, kita boleh order secara online, boleh order secara online dengan WhatsApp admin dan juga nak berapa banyak. Kita boleh hantarkan. Cas penghantaran sekitar Bukit Kota Bandar Seri Putra percuma. Jadi Percuma saya. kalau kata rasa dah order tapi tak nak masak, nak kami masakkan pun boleh, tapi charge lain lah. Kalau kami masakkan, itu kita kira bincang tepi lah. Okey. Sekarang ni saya nak masukkan apa ni, cecair saffron dia, sebab kita punya nasi ni ada 2 tonal colour. Okey. So hari ni kita akan buat satu set ni adalah kita pakai nasi kuning, nasi yang ada saffron lah. Satu lagi ni kosong, putih. So bila kita dah masak nanti, kita akan gaul, campurkan dia, baru kita dapat 2 tonal colour. Okey. Terpulang nak pakai ni semua ke ataupun nak pakai dua-dua sekali, tapi kalau nak colour dia cantik, lebih cantik, kita pakai dua-dua sekali. Tak ada masalah pun. Dia sebab apa? Sebab kita yang nak makan, kita yang nak rasa. Tu bukannya untuk orang lain. Tapi kalau nak masak untuk mak mentua tu, kena masak cantik lah. Bukan ada pula kena marah lah. Okey, sudah masukkan dia punya ni. Kita tunggu sikit lagi kita punya paste ni menggelegak. Okey. Selepas paste ni menggelegak, kita boleh masukkan beras kita. Kita masak ni memang sangat-sangat simple dan cepat. Kita tak perlu lagi nak kecah-kecah dapur apa semua kan. Kalau macam kita tengok macam dalam CJ workshop tu, semua dah masak secara ringkas dan cepat. Okey. So saya tengok tu dah mendidih, asap pun dah keluar macam serombong kapal. So kita dah boleh masukkan kita punya beras. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ingat setiap kali kita masak tu, kita sebut nama Allah, kita zikir sikit, nak bagi anak-anak makan kan. So bila nak bagi anak-anak makan, nak bagi orang lain makan, so banyakkan zikir dalam kita punya masakan ni supaya lebih berkat. Kita nak masak dengan hati, masak dengan iman, insyaAllah. Macam tagline tu, tak kenal. Dah belajar dengan Chef Amar kan. So bila dah belajar dengan Chef Amar, kita gunakan apa yang dia ajarkan kita tu. Bukan senang macam ni, selalu kita ambil ilmu-ilmu ni. So kalau siapa yang ada kat dalam ni, siapa yang nak komen apa-apa atau pertanyaan apa-apa, silakan komen. Silakan komen. Kita baca komen Zul Hasran, salam hadir dengan Syekh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Khairul Nizam, renungan tajam dari co-host. Okey, Khairul Nizam ni kalau ada masa naik kat sini, boleh try rasa macam mana kan. Okey. Terbaik kejap lagi naik office. Wah, naik sekarang. Azim Mokhtar ni adalah pemilik Nokza. Pemilik Nokza ni, pemilik apa orang kata, kita sponsor lah, dia sponsor pinjaman kepada kita Nokza tu. Okey, so kita banyak-banyak terima kasih kepada Azim Mokhtar ni. Masak lagi. Ya, kita seminggu 3 kali kita masak. Azim Mokhtar kalau ada resepi apa-apa yang nak dikongsikan, boleh je request dengan saya ataupun dengan staff quiz ke, cakaplah Kak Azim nak buat ni lah, nak buat resepi masak-masak lah kat quiz. Boleh tak? Boleh. Ada halah, datang je, lagi kita orang suka. Okay, Soleh Abdul Latif, terima kasih dia bagi tanda good tu. Dia suruh bawa balik ni. Nombor Ajihah, sedapnya. Belum masak lagi dah sedap lah. Okay. So siapa-siapa yang ada kat dalam ni, tu boleh kita sambil borak-borak, komen dekat ni. Komen dekat ruang komen tu, kita sambil borak-borak tu boleh. Nak bagi pendapat ke, nak tanya ke, macam mana ke, boleh, tak ada masalah.
Lagi satu, sementara kita tunggu chef nasi Arab kita ni, pahlawan Arab kita ni masak nasi Arab ni. Okey, kita nak lancarkan lagi program kasih asnaf. Program kasih asnaf ni kita dah buat 1.0 tu dah habis, tamat tarikh dia semalam. So hari ni kita lancarkan lagi untuk program sumbangan kasih asnaf ni sehingga dari 1 hari bulan Disember sehingga 31 November. Disember 25 Disember. 1 hari bulan Disember ni kita lancarkan semula konkursi asnaf 2.0 sehingga 25 Disember 2020. Okey, Alright. kita dah masukkan beras kita tadi. Okay, kita sambung balik hal masak kita tadi. Kita dah masukkan beras. So lepas masukkan beras, saya nak masukkan ayam dia pula lah. So ayam kat sini kami gunakan ayam organik tau. Ayam organik dapat di mana ni, Man? Ayam organik ni saya tempah dekat orang Ulangan lah. Jiran saya sendiri yang Okey. Kita boleh tengok beza ayam organik ni, dia tidak mempunyai lemak yang berlebihan dan dia secara tak langsung dia tidak mempunyai antibiotik secara injection. Antibiotik dia terus kepada makanan organik. So susun ayam macam tu cantik. Macam kita, yalah sebab kita masak ni kan nasi mendi ayam. So kita susun ayam ni lawa-lawa, comel-comel sebelum kita tutup periuk ni. Susun je, saya letakkan lebih kurang satu periuk ni lebih kurang dalam 10 ketul kot. Sebab ayam ni banyak. So sebab kita masak pun nasi 2 kilo. So kita masak je nasi ayam ni dalam nasi ni. So supaya rasa mendi kita tu lebih sedap lah. Kalau kita tengok, kalau dekat negara Arab, dia orang masak nasi ni dalam dalam tempat pemanggang yang pakai kayu api tu, dia masukkan sekali ayam ni dalam beras tadi. So kita tengok, lepas ni kita akan tengok macam mana kejadian ayam. Okey, kita punya main course hampir siap. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat dia punya sambal dan juga sup dia sebagai kuah. Kalau orang Melayu ni, dia mesti nak makan, mesti nak kena ada kuah. Yalah orang Melayu kan, dia memang dah ada sifat makanan itu kena cukup. Kena ada sambal, kena ada kuah, kena ada nasi. Kalau dekat Arab dia tak makan sangat kuah, dia makan nasi macam tu je. So untuk meraihkan masyarakat perangai Melayu kita tu, so saya akan masukkan juga masakkan sup dan juga sambal dia. Okey, dalam lingkungan berapa lama masa untuk diambil untuk kita guna pressure cooker ni untuk masak? Kalau guna pressure cooker ni untuk masak, memang sangat sekejap lah tempoh dia tu. Tempoh dia lebih kurang dalam 7 minit je. So kita akan setkan high pressure selama 7 minit. 7 minit sahaja 7 minit sahaja dengan pressure cooker, sesenang ABC dengan paste Yamani Mendi nasi Arab. Kita boleh makan nasi Arab di rumah, dah tak payah nak pergi kedai, tak payah nak pergi pasar raya yang ada jual nasi Arab ataupun pergi pasar malam. So dalam COVID-19 ni, dalam tempoh PKPB ni, kita harus mengekang wabak virus ni daripada tersebar dengan cara apa? Dengan cara kurangkan keluar rumah. Kurangkan keluar rumah supaya kita dapat penjimatan satu, dapat mengekang wabak ni dengan lebih cepat lagi, insya-Allah. So dengan macam mana? Boleh ke Kokwis Mat ataupun kedai Kokwis, WhatsApp saja ke admin 0103317799 untuk dapatkan paste yang Mendi nasi Arab. Boleh PM. Boleh PM dan WhatsApp dan segera, insya-Allah. Okey, kamera boleh tak kita tunjukkan kat sini? Okey, macam mana kita nak set high pressure dia? Letak high pressure kepada 7 minit. Okey, kemudian on. Sama juga macam ni. Yang ni model baru sikit daripada tu, yang tu old school.
Yang ni letak model baru dia. Letak untuk rice, tutup start rice. So 7 minit. So dia akan on. Automatic on. Okay, automatic on. So senang, kita dah masak main course, nasi Arab dan lauk ayam. Hari ni, lepas ni kita akan buat dia punya side pula. Punya side dia, kita nak buat sup yang menggunakan kalau kita dapat beli ayam tu kan, kita jangan buang hati dia, jangan tinggalkan, jangan tak ambil hati, kaki, leher dia, dia punya apa orang kata punggung dia buntut jangan buang. Kita boleh gunakan untuk masak sup. Masak sup dia. Okay. So ini pun senang. Kita dah tak payah pakai kuali ke apa, kita pakai je. Kalau ada rice cooker kan, rice cooker sebab nasi dah kita masak dekat nozar, dekat pressure cooker, kita pakai rice cooker untuk buat sup dia. Kita buat sup dulu kan, sebelum buat sambal. Kita tengok, saya pakai periuk ni tadi saya gunakan untuk rebus untuk dapatkan stok ayam tadi. Jangan ingat sebab periuk saya tak basuh pula, periuk saya dah basuh dah, jangan risau. Sini semua benda bersih-bersih. So kita akan buat ini sup. Saya rasa sup ni very simple. Semua orang pun pandai masak sup saya rasa. Okay, bahan-bahan untuk sup ni bawang, kita akan tumis bawang ni. Kemudian rempah sup, saya pakai rempah sup adabi. Dan kemudian daun sup, tu je, simple. Dan lauk untuk sup tu kita akan pakai yang tadi, macam Cik Aziz cakap tadi, kita ada hati ayam, kaki ayam, pedal ayam, semua ni lah. Organ-organ dalaman yang kita tak berapa nak makan tu, kita akan buat sup. So kita jimat, kita tak membazir, kita tak buang benda-benda ni. Sebab membazir tu kan amalan syaitan. Okay, kita baca komen di sini. Ada Ali Muhammad kata guna mic boya jelas suara masuk phone. Boleh. Sebab ini tadi kita punya technical mic tu ada problem sikit. So kita gantikan dengan mic inilah, mic yang lain lah. So lepas ni insyaAllah kita akan pakai mic boya tu untuk lebih jelas dan lebih orang kata terus direct lah, direct voice. Okay, Kamarul Izzam, kalau ada paket siap hantar ke rumah, sebenarnya berapa harganya tuan? Okay, sebenarnya kita ambil RM5 sahaja. RM5 sahaja penghantaran, RM5 sahaja. Tapi kita kalau nak lagi berbaloi, kita jimat, kita ambil lah. Terus 5 ke 3 ke untuk RM5 kan. So kita tak ikut, kalau banyak dia orang ambil, kita tak ikut satu pack tu RM5 tak. Sekali penghantaran saja RM5. Okey. Okey, kasih asnaf ni saya sambung semula. Kasih asnaf ni kita nak program kasih asnaf kita ni untuk kita menyumbang dan membantu asnaf-asnaf yang orang kata yang di dalam pandemik ni yang terkesan yang orang kata susah lah. So 1.0 kasih asnaf kita ni kita dah tutup. Kita lancarkan 2.0 kasih asnaf Kokwish dengan sumbangan bertarikh 1 hari bulan Disember sehingga 25 hari bulan Disember. So siapa-siapa yang ingin menyumbang sila WhatsApp ke 0103317799 ataupun terus bank in ke akaun Koperasi Quiz Bank Islam 120-290-100-28832. Boleh dapatkan nombor ni di dalam website atau FB Koperasi Quiz. Kita ada terang kat situ. So kali ni kita kasih asnaf ni kita nak sumbangkan untuk asnaf-asnaf ni, untuk anak-anak yatim ni ataupun anak-anak asnaf ni pakaian sekolah dan keperluan sekolah. Tak lama lagi tahun depan bulan 1 dah buka sekolah kan, insya-Allah. Setelah reda pandemik COVID-19 ni, sekolah dibuka. So kita nak membantu anak-anak asnaf ni atau anak-anak yatim ni dari segi pakaian dan keperluan sekolah. Jadi apa-apa sumbangan dari tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, kakak-kakak, abang-abang sekalian, kami di pihak Koperasi Quiz terima dengan hati yang terbuka untuk kita sampaikan. Kalau yang nak menyumbang duit, insya-Allah silakan. Kalau yang nak menyumbang pakaian, insya-Allah silakan. Kalau yang nak menyumbang
peralatan-peralatan seperti pensel ke, pewarna ke ataupun dan sebagainya pun kami terima, silakan. Tapi kami lebih galakkan untuk menyumbang ke arah keuangan. Jadi kami boleh bagi sama rata kepada asnaf-asnaf dan anak-anak asnaf yang kami akan salurkanlah sumbangan tuan-tuan ni. Sekian. Okey, kita sambung kita punya menu kita ni. So kita tumis dulu Kita tumis bawang merah ni. Diorang bekalkan kat Zee bawang merah banyak. So saya guna semua sekali. Kita tak nak masak ni kan. Sebab bila kita pakai bawang banyak ni dia lebih sedap. Walaupun bawang sekarang ni mahal kan. Tapi sebab hari ni kita nak makan ramai. Kita nak makan lebih kurang dalam 20 orang. So saya memang buat dia banyak lah. So kawan-kawan penonton sekalian boleh tengok sekarang ni kita tengah menunggu bawang kita ni layu sikit. Lepas sudah layu nanti kita akan masukkan semua sebuah lepas sup dan juga daun sup nanti. Okey, berbalik kepada sumbangan asnaf tadi. Alhamdulillah untuk kasih asnaf 1.0 kami dah menerima lebih kurang dalam 3,000 lebih dana. Kami terima daripada sumbangan orang ramai. Terima kasih banyak kepada penderma sekalian. Okey, yang sudi menderma dan menceriakan hari-hari mendatang asnaf nanti. Okey, insya-Allah minggu ni juga kami akan bungkuskan semua keperluan peralatan seperti makanan, sabun masuk, barang-barang penjagaan diri yang kami akan bawa dan kami akan berikan sumbangan itu kepada rumah anak yatim dan rumah jagaan warga tua. Kami akan cari sekitar ni, kami dah ada pun beberapa tempat yang kami rasa sesuai untuk kita berikan sumbangan dan kami akan salurkan sumbangan anda. Okey, teruskan menyumbang untuk kasih asnaf 2.0. Kami target untuk anak-anak yatim yang kurang mendapat keperluan. So kita akan berikan seragam sekolah, pakaian sekolah dengan keperluan sekolah supaya mereka tidak tercicir dalam pelajaran. Kita nak bila dia dapat baju sekolah baru, semangat untuk dia masuk ke sekolah tu lebih tinggi insya-Allah. Okey, so saya tengok bawang kita ni pun dah hampir layu. Dah naik bau lah, dia sampai naik bau dia kan. Kita boleh ni lah. Tumis sampai naik bau Jangan tumis tak naik bau tu salah tumis kan. Tapi saya punya chef ajar dulu kan. Dia kata kalau tak naik bau pun tak apa, tapi masuk je dulu. Bau tu akan datang kemudian. Dia akan ada juga bau tu kan. So kita bawang ni hampir lagi panas. Sorry, itu iklan. Okey. Kemudian kita akan masukkan sedikit air. Air ni untuk kita buat sup lah. Masukkan air sebab kita nak bawang kita betul-betul layu. Okey. Kita masukkan air dalam lepas sup. Kita bancur dulu lah. Kita bancur dulu lepas sup tu. Okey, nice. Air tak perlu panas pun tak apa tuan-tuan. Okey, kita bancur lepas sup supaya dia sebati macam ni. Okey. Pusing, kamera pusing. Okey, kita masukkan rempah sup kita tadi. Nampak nozzle kita dah berbunyi lah. Nampak dia dah keluarkan dia punya wap dia. Oh, dia punya bau dia sangat. Masya Allah. Nikmat Tuhan yang mana kat kamu nak disertakan lagi. Tengok kan. Boleh sambil-sambil tu kita nak teknikal kenapa kita punya tim blur? Tak boleh. Okey. Tadi blur tu kami minta maaf sebab orang kata dia ada masa-masa dia. Masa-masa blur tu stres lah. Ada. Lepas tu dah tak stres. Okey, kita nak promote sedikit barangan-barangan yang boleh disumbangkan ataupun yang nak dibeli oleh para penonton sekian, kakak saya, bapa sayang semua kan. Okey, kita dari kedai Koperasi Kuis ni kita ada barangan-barangan runcit tau. Kita ada barang-barang runcit yang boleh didapati ataupun boleh dibeli. Sebagai contoh nanti Kak Syam pegang je. Kak Syam sini. Kak Syam pegang. Okey, kita macam ni kita ada sabun. Kita ada sabun, bris, kita ada serbuk, bris cecair,
dengan daya buku daya buku ni yang ketulnya dengan sabun mandi Lux yang sangat-sangat wangi dan sabun basuh Softline ni pelembut Softline ni dengan harga berapa ni? Dengan harga RM45. RM45 sahaja semua ni. Kalau nak ambil banyak, kita kita boleh bagi sikit diskaun. Sedikit diskaun, ataupun bila nak ambil 5 set macam ni, kita akan bagi percuma apa? Kita akan bagi voucher. Kalau pembelian RM50, kita akan bagi voucher RM5. Pembelian lebih RM100, kita akan bagi voucher RM10 dan free delivery. Free delivery ataupun postage. Postage tak payah bayar. Okey tak? Kita ada barang apa lagi? Untuk barangan runcit yang orang kata budak-budak ke apa ke kan? Sementara teknikal setup dia punya barang-barang tu, kita tengok kita punya sup ni. Kita punya sup. Dia tunjuk sikit kot sup kita. Okey. Nampak kan color dia cantik. So kita tunggu sup dia panas sikit. Kita tunggu panas baru kita masukkan kita punya kakas ayam tadi. Tips. Kalau nak buat atau nak masak, orang kata orang takut untuk naik darah tinggi kerana garam lebih. Tidak tuan-tuan puan-puan, sebab garam ni kita masukkan nanti setelah ianya masak. Tu tips lah. Tu tips. Kalau tak nak garam tu menjadi racun. Orang kata kan, jangan masukkan garam ni apabila dia panas menggelegak. Biar dia dah masak dah sikit-sikit baru masukkan garam, baru rasa. Itu dia punya nikmat lah, sebab masakan Arab ni dia tawar je. Masakan Arab ni dia tawar je, betul tak? Betul. Dia macam tak berasa sangat. Dia tak berasa sangat. Nanti dah masak, bila orang tu nak makan baru dia bagi garam, dia bagi perasa dan sebagainya untuk tambahkan pada waktu itu. Okey, sementara kita tunggu kita punya sup tadi masak, so kita nak buat sambal dia. Okey, sambal dia sangat simple dan saya ingat semua orang pun boleh buat kot. Sambal dia sangat simple, sangat mudah. Kita hanya perlukan cili dan juga bawang putih. Dan kemudiannya adalah tomato. Yang ni kita akan blend last sekali. Kita perlukan masukkan daun sup sikit tak? Daun sup sikit. Boleh lah kita letak daun sup untuk bagi dia rasa kan. So untuk yang penggemar pedas, saya masukkan dia semua. InsyaAllah. Banyak kan? Banyakkan dia ni. Okey, kita nak baca sikit komen. Siapa yang ada komen? Siapa yang dah masuk tu share lah. Tarmizi Hamid. Wah, ni Tarmizi Hamid ni. Terima kasihlah kerana menonton kami. Boleh share lagi kepada kawan-kawan kuis ataupun staff-staff yang lain untuk kita sama-sama join live ni, untuk sama-sama boleh menyumbang kepada Kasih Asnaf, membeli kepada di Kokuis Smart dan sebagainya untuk keuntungan ahli-ahli kuis, ahli-ahli koperasi kuis, dan manfaat sekali kepada ahli-ahli koperasi kuis dan manfaat juga kepada orang sekeliling kuis. Okey, untuk sambal tadi kita sambung sikit. Kita akan buat sambal dia, kita akan blend. Okey, kita akan blend, masukkan cili, masukkan garam, masukkan bawang putih. Kemudian kita blend. Okey, ingat kita akan blend tomato tu yang last sekali. Selepas kita blend ni, kita akan masukkan tomato dan juga daun sup sikit. Okey. Sebenarnya step pertama ni kita akan blend bawang dan cili dulu. Lepas tu nanti dia dah lumat, kita akan masukkan tomato dan blend lagi sekali. Ya, betul. Sebab kita tak nak tomato tu terlampau hancur. So sebab nanti bila kita makan tu kita akan ada rasa sikit. Rasa tomato itu betul-betul tomato itu. Yang penting cili dengan bawang putih ni mestilah mix dia, memang dia betul-betul mix. Okey? Biar dia betul-betul hancur. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada bantuan. Bantuan jap. Blender ni tak nak cut pula. Pusing. Biasa kita pakai blender yang auto tu. Workshop tu. Kan pusing. Dulu masukkan. Masuk pusing kan? Okey, tekan ni, tekan plug. Okey, berjaya. Kita tak payah lumbat sangat Dia ada ampas-ampas dia juga. Okey, betul. Kita tengok tu. Macam ni dah nice ni. Okey, sebelum tu kita baca sambil-sambil Nur Mak Azizah kata kami dekat office ni dah biasa try chef kita masak pakai paste ni. Memang sedap, korang boleh try lah. Betul. Kalau nak try boleh try dapatkan paste yang Mani Mandy di Coquiz Mat ataupun WhatsApp je admin 0103317799. Okey, kemudian kita masukkan tomato Okey, last step untuk kita buat kita punya sambal ni. Kita masukkan tomato secukup rasa lah. Kalau kata kita nak makan ramai kan. So kita masukkan lagi tomato dia. Okey, nice. Awak dah tersedak-sedak lah tu. Ni bukan COVID-19 ni, tersedak cili ni. Bau cili tu barulah kita memang sedap lah tu. Okey, kemudian kita masukkan gula ni untuk balancekan rasa pedas kita. Sebab kan kita letak banyak cili kan tadi. So untuk balancekan rasa pedas tu kita letakkan sedikit gula dan juga daun sup. Okey. So nanti kita boleh tunjuk kejadian. Okey, Syafin Syahrul dia dekat mantap. Lepas tu dia dekat ada rosak pula blender. Blender tu bukan rosak. Dia blender lama. Biasalah nak kena belai-belai sikit kan. Chef Muaz kalau masak memang sedap. Banyak kali dah makan. Itulah Sabsu Binah. Kejadian dia kita akan nampak dia punya tomato tu masih betul-betul lagi. So ini kita akan gunakan untuk kita punya sambal ataupun orang panggil sarapan. Okey, nampak? Dia punya tekstur dia sangat-sangat mantap lah orang kata. Cukup manis, cukup rasa, cukup masin, cukup masam. Itulah kelebihan masakan-masakan yang orang kata healthy lah. Sebenarnya nasi Arab ni dia healthy sebab beras dia pun dia menggunakan beras tanpa kanji, betul tak? Beras tanpa kanji, dia menggunakan beras basmati. Beras tanpa kanji, yang kanji ni seperti yang kita tahu, kanji ni dia menggemukkan kata kolesterol kan. Siapa-siapa yang nak diet untuk tu, nasi Arab ni memang the best of food lah orang kata. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita punya Nokza dah selesai buat menjalankan tugas dia. So kita dah boleh off, minta off plug Nokza. Okey, first sebelum peringatan, sebelum kita nak buka puyuh Nokza kita ni, kita pastikan kita keluarkan dulu wap dia. Kita keluarkan wap tu, kalau tak nak wap tu terpecik, kita gunakan kain. Okey? Kita gunakan kain untuk kita mengelakkan wap tu terpecik. So untuk keselamatan yang ni memang jangan pandai-pandai. Jangan, sebab wap ni dia punya kepanasan dia adalah melebihi tahap lebih 100 darjah Celsius. So untuk keselamatan kita tak nak berlaku kecederaan dekat dapur, kita kena gunakan alatan yang betul lah. Kita tutup dengan kain, kalau boleh seeloknya kain basah. Kemudian kita keluarkan wap dia. InsyaAllah. Jangan terus buka penutup ni. Kena kelang kabut tak buka penutup, excited sangat nak masak untuk buat betul kan. Buka pula penutup, kalau berlaku kecederaan, minta maaf, saya tak kena wap-wap. So kita kena gunakan teknik yang betul. InsyaAllah. So kita punya nasi dah nak siap, nanti kita akan tunjukkan hasil kejadian nasi dia. Kita keluarkan dulu wap dia insyaAllah. Okay. Setelah bila dah keluar wap ni kan, sama-sama bila siapa-siapa yang tengah view ni, view live kami ni, kalau boleh share lagi, naikkan view. Lepas ni kalau view kita capai 30 kan, akan datang ni kita buat konten.
Kita buat kontes. Kita buat kontes hadiah misteri kepada siapa yang paling banyak share, yang paling pantas share. Dan view kita akan yang boleh naikkan view kita akan buat kontes. Tunggu kontes terusnya. Nampak bau dia pun dah orang kata apa, menggoda lah. Dah menggoda dah macam kat kedai dah ni. Dah macam dekat orang kata kalau pergi umrah tu dekat nasi Mendi Madinah ni. Kan? Tapi ni Yamani lah, Yaman ni. Ini style Yamani Mendi. Okey? Siapa-siapa yang penggemar nasi Arab, sekali lagi saya nak promote kat sini. Pes Yamani Mendi ni boleh dapatkan pes Yamani Mendi ni beserta beras kilo ataupun pes sahaja. Pes saja dia. Pes saja ada. Kalau kata kita nak pakai Pes saja beras boleh. ni di rumah, kalau kita kata kita dah ada beras kat rumah kan. So kita tak nak pakai pes yang beras yang disediakan, kita beli pes saja. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Kalau harga pes tu bro, Harga pes saja lebih kurang dalam RM25 tanpa beras. apa beras dengan beras 34, dengan beras kilo RM34. Kalau pes sahaja, pes Yamani Mendi ni, nasi Arab pes Yamani Mendi ni RM25. RM25 saja. So kalau saya berbaloi, baik beli dengan beras tadi, senang. Jadi kita tak payah nak cari beras basmati yang orang kata apa 5 kilo, nanti kita nak guna sikit je, sekilo je. Tapi kalau nak guna banyak, okey lah, beli pes saja. So boleh dapatkan untuk suri rumah yang sedang menonton ni, ataupun bapak-bapak suri di KTV ni, surah rumah ni, yang di KTV ni work from home kan orang kata kan. So boleh masak-masak untuk anak-anak, untuk isteri yang tercinta yang rumah tu kan, boleh dapatkan ni. Boleh dapatkan pes Yamani Mendi ni. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat mudah, semudah ABC dengan step-step yang masak. Okey, kalau kita tak guna pressure cooker, kita nak masak dengan rice cooker, boleh tak? Boleh je. Boleh je. Kita pakai rice cooker biasa kat rumah. Kita pakai rice cooker, kita sukat macam biasa, sama je mana. Cuma kita perlu mungkin lama sikit lah. Proses dia akan lama sikit. Saya pakai pressure cooker ni sebab kita nak tunjuk dia punya kecepatan lah. Kecepatan masak, lebih efisien, lebih menjimatkan masa, menjimatkan tenaga elektrik, insyaAllah. Itu dia. Tapi jangan risau, kalau tak ada pressure cooker kat rumah pun pakai rice cooker. Rice cooker rosak, pakai betul je. Periuk letak dekat dapur gas pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Tengok. Masya-Allah Rabbi. Nikmat Allah yang manakah? Nikmat Tuhan yang manakah? Kamu nak dustakan lagi. Tengok. Ya Allah, saya dah tergoda iman dah ni sebenarnya ni. Saya sebenarnya ni diet. Tapi dah tengok nasi Arab ni kan, tak jadi diet dah. Dah tak jadi diet dah nasi Arab. Okey, Yang mana tengok yang ni nasi dia, ini kan kita letak liquid saffron tadi. So warna dia kuning. So yang kita tak letak liquid tadi, so warna dia putih. So sebelum kita makan nanti, bila kita nak buat presentation dia, kita akan campurkan dua-dua sekali. Campur, gaulkan nasi tersebut, nanti kita akan nampak dua tona color yang berbeza. Okey, ayam kita pun masak dengan elok, sempurna. Nasi pun insyaAllah masak cantik, saya tengok ni. So lepas ni kita boleh siap hidang lah. Kita cuba tunggu kita punya sup je, siap. Okey, jangan risau kepada yang nak masak sekilo, tak semestinya nak kena masak satu warna, satu tak warna. Kalau yang nak masak sekilo tu boleh titiskan dia punya liquid tu tadi, titiskan sekelompok. Nanti bila digaul dia akan jadi warna yang kontra. Jangan risau. Ini sebab kita kebetulan Cik Muaz dia buat 2 kilo, so satu tak berwarna, satu berwarna. Macam itulah. Okey, kita sebenarnya kita tunggu sup je sekarang ni. Selesai sup dia dah panas. Okey, sup dia dah panas. Okey, so kita boleh masukkan, sambung balik cara kita tadi. Masukkan bahan untuk sup tadi. Okey, Hafiz Muhammad Razi. Terima kasih kerana join menonton live operasi quiz live kami ni. Dua pahlawan Arab dan pahlawan Melayu. Okey.
Terima kasih Hafiz Muhammad Haji. Kalau nak rasa apa lagi? Cepat-cepat start kereta tu datang kan. Kan? Kalau habis nanti alamak salah. Okay, last step ni kita just nak tunggu je kita punya ni masak. Okay, sebab kita dah masukkan ni, kita tunggu dia legak sikit. Nanti dah masak, dah empuk, dia akan tunjuk, kita akan buka semula dia punya ni. Okay, sementara tu kita boleh tengok dalam periuk nasi kita ni yang dah siap tadi. Okay, kalau lepas ni ada yang nak hidangkan dia dengan kambing pun boleh, dengan ayam pun boleh macam ni. Masak je sekali lauk tu tadi. Masak je sebab kita akan dapat dia punya tekstur dia sangat lembut. Sebab tu saya suka masak dia sekali dalam ni. Kemudian nanti kita hidangkan, kita akan tunjukkan gambar kita dalam page kita. Baik, insya-Allah. Okey. Chan, dia apa ada orang dia tanya, kenapa ayam ni memang warna dia macam tu ataupun kita boleh letak macam kalau dekat nasi Arab lain kan dia ada warna macam warna rempah dan sebagainya. So yang tu convention. Yang tu boleh. Okey, kita keluarkan dari ayam ni ataupun masa kita nak masak nasi tadi, kita letak ayam ni dekat bahagian atas. Kalau kita guna periuk nasi ni kan dia ada tempat bungkus dia tu. Kita letakkan ayam di bahagian atas dan kita letak serbuk safran tadi. So bila ayam tu masak, air ayam tu akan menitis warna merah tadi tu kat sini dan ayam tu akan jadi warna merah. Sebab kita salutkan dulu ayam tu dengan serbuk safran tadi. So serbuk safran tu dia akan mengeluarkan air menitik-menitik akan masuk dalam nasi. So ayam tadi tu akan kekal warna merah. Yang ni kita tak nak letak ayam tu warna merah, kita nak letak biar nampak pucat je. Macam ayam ni demam sikit lah. Biar pucat tapi rasanya 5 star. Tak tunjukkan nasi. Okay, Siti Nurul Aidawati terbaik bos. Jangan terbaik je. Lepas ni datang dia banyak ni masak ni. Masak banyak ni. Nanti boleh rasa boleh buat kat rumah, boleh untuk family, untuk keluarga kecil, keluarga besar. Barulah mak mentua saya, mak mentua lalu kat belakang kita tak perasan tau. Okey, kita nak show. Kita nak buat presentation sikit dia punya nasi dia. Dia punya hasil kejadian nasi basmati nasi Arab Yemeni Mendi dengan menggunakan paste ni Dengan menggunakan paste ni yang boleh didapati di Kopi Isman ataupun kedai koperasi kuis. Okey, ni nasi dia. Satu kuning dan satu lagi putih. Putih suci je kata. Okey, masa kita nak cedok nasi tu, kalau boleh kita cedok secara berhati-hati sebab kita tak nak dia punya beras patah lah. So kita boleh teknik cedok angkut. So kita pastikan dia ke bawah. Okey, kita gaul macam ni. So kita nampak dia punya tona color dia. Satu putih dan juga satu kuning. Okey. Ada yang tanya, ini bukan kedai tau, ini bukan kedai, ini kami dekat office ni. Ini bukan kedai. Okey, so kita nak hidangkan tadi, okey. Kita dah nampak kejadian dia macam ni. So sikit kita letakkan sedikit daun sup atas dia. Okey. Tomato sebagai pencuci mulut dia. Okey, dan juga kita letakkan salad. Okey, nampak? Okey. So bayangkan dengan kos yang RM34 paste tu, mungkin ayam dalam RM15. So total baru RM50. Kita boleh hidangkan kepada 10 orang makan. So dengan jimat lah, kalau macam 10 orang makan, so kita baru kos hanya RM5 satu orang. So kita tunggu kita punya sup masak yang dah habis masak ni. So sebelum tu kita tengok dulu dia punya hidangan. So boleh try, boleh cuba kat rumah, boleh masak sendiri, rasa air tangan sendiri untuk kita hidangkan kepada orang, insya-Allah. Minta bantuan ambilkan bekas sup dengan bekas ni sambal. Sambal yang kecil, sambal macam ni. Sup kita sebenarnya dia dah masak, cuma apa kata belum orang kata lagi sharp lah, dia rasa tu lagi sharp. Dia belum tu. Dia dah masak dah. Ayam kita boleh tengok ayam pun dah
dah masak. Nice. Bau sup ni macam kita pergi ni tu makan mi sup tu kat kedai sup. Tapi ni lagi sedap lah sebab dia resepi Arab kan. Teringat saya dulu pergi umrah kan, makan nasi Arab dekat Bukit Gunung Taif. Dia punya nasi Arab dia tu boleh kata macam inilah. 80% macam inilah. So kita nak, siapa-siapa yang nak dapatkan feel dia tu, feel makan nasi Arab di Saudi ke, di Yaman ke, di Palestin ke kan, buat dekat rumah sendiri. Lepas tu latar belakang dinding tu pancak LCD. Ada gitu gurau je lah. Okey, jangan lupa nanti setelah habis live ni minta kawan-kawan kalau boleh sharekan lagi. Kalau dah habis live pun boleh share lagi untuk orang ramai-ramai kenal, orang ramai dapat menyumbang, kita buat kebaikan sama-sama dan sebagainya. Okey, inilah kejadian rupa hasil nasi Arab Yemeni Mendi yang boleh didapatkan page dia di Kokwis Mat, boleh WhatsApp 0103317799 ataupun hadir walk in di kedai runcit koperasi Kuis. Ataupun senang kalau luar daripada Kuis, telefon je ataupun WhatsApp je nombor yang tertera tu 0103317799 untuk dapatkan pes nasi Arab yang Mendi. Okey, ada nak komen kata dua? Okey, macam yang kita nampak dekat depan ni. Okey, nak tahu tak berapa lama saya ambil masa untuk masak benda ni semua? Saya ambil masa hanya lebih kurang dalam 45 minit untuk menyiapkan hidangan ni. So kalau rasa tak berbala lagi, saya tak tahu lah. Kita dah menjimatkan masa, kita dah menjimatkan wang, kita dah menjimatkan tenaga. Semua sumber-sumber yang kita pakai hari ni secara efisien. Okey, so siapa yang berminat, tolong bagi tahu kat sini, PM dekat bawah, berminat sama ada nak nasi ni secara yang dah masak siap ataupun nak raw yang belum masak lagi, boleh beritahu kami. InsyaAllah kami boleh sediakan. Satu dalam 30 pack lah. Okey, kalau nak order sebanyak minimum 30 pack kami ambil, tak ada masalah, jangan risau. Kami akan buat dan kami akan hantarkan ke tempat anda. Harga kita berbincang kat belakang, insyaAllah. Okey, saya serahkan balik majlis kita ni kepada sahabat saya, Encik Azizi. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa program Kokwis iaitu Kasih Asnaf, sumbangan Kasih Asnaf diteruskan lagi sehingga 25 Disember 2020. Jadi ambil kesempatan beramai-ramai membuat kebaikan, membantu kepada orang yang memerlukan di masa-masa pandemik COVID-19 ni. Orang banyak terkesan, banyak individu-individu yang terkesan, asnaf-asnaf yang terkesan, dan kita sendiri pun terkesan. Jadi sama-sama kita membantu untuk manfaat bersama. Yang itu saya tutup live ni, saya end live ni dengan terima kasih kepada yang menonton. Jumpa lagi di masa akan datang dengan resepi yang berbeza daripada kami. InsyaAllah kami akan bawakan kelainan lagi depan ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.